Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam temerloh titik tengah semenanjung. Anda bersama saya Nur Alia Izzati dalam Mingguan Temerloh Minggu ke-32, 18 Mac 2022 yang bakal membawa anda menyusuri layar informasi di sekitar daerah Temerloh, Negeri Pahang serta nasional. Teruskan bersama kami. Antara tajuk utama minggu ini, dahlah kena tipu, kena ugut pula tu. Kerajaan benar pengeluaran KWSP RM10,000. PM Malaysia berasal dari Temerloh. Sudah ditipu diugut pula. Itu nasib malang yang menimpa seorang wanita dari Mentakap selepas terpedaya dengan sindiket penipuan pinjaman tidak wujud. Mangsa yang berusia 47 tahun dan bekerja sebagai pembantu kedai bunga pada mulanya melihat satu iklan pinjaman wang di media sosial Facebook pada 9 Mac lalu. Mangsa kemudian menekan pautan pada iklan berkenaan sebelum dia dihubungi suspek yang memperkenalkan diri sebagai Alan. Dan selepas perbincangan, mangsa bersetuju untuk membuat pinjaman sebanyak RM50,000. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Pahang, Superintendent Muhammad Wazir Muhammad Yusof berkata, mangsa diminta membuat beberapa bayaran atas pelbagai alasan untuk mendapatkan pinjaman berkenaan. Dalam tempoh 2 hari iaitu pada 11 dan 12 Mac lalu, mangsa telah membuat 5 kali transaksi pemindahan wang ke 2 akaun berbeza yang diberikan suspek berjumlah RM14,000. Selepas membuat semua bayaran berkenaan, suspek masih meminta mangsa membuat bayaran lagi sebanyak RM6,000 sebagai bayaran tambahan, tetapi mangsa enggan berbuat demikian. Seorang wanita maut selepas kereta yang dinaikinya terlibat dalam kemalangan dengan 2 buah kenderaan di kilometer 124 Lebuh Raya Pantai Timur LPT 1 pada 15 Mac lalu. Dalam kejadian berkenaan, mangsa Azlin Azarina Muhammad Rosmizal, 23, mengalami kecederaan parah selepas tercampak keluar dari kereta sebelum dilanggar sebuah kereta jenis Pro 2 Myvi. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Pahang, Superintendent Kamruzaman Yusof berkata, kejadian kira-kira pukul 12.50 tengah malam itu berlaku ketika mangsa yang menaiki kereta Honda Jazz dipandu seorang lelaki dalam perjalanan dari arah Kuala Lumpur menghala ke Jerantut. Mangsa yang maut dibawa ke Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh untuk bedah siasat, manakala mangsa yang cedera dirawat di hospital yang sama. Kerajaan membenarkan pengeluaran khas kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sebanyak RM10,000. Menurut Perdana Menteri, kebenaran itu diberikan selepas kerajaan mendengar, mengkaji dan meneliti permintaan daripada semua pihak. Bagaimanapun, kata beliau, penjelasan lanjut mengenai pengeluaran khas ini akan dibuat oleh Kementerian Keuangan dan juga KWSP. Ismail Sabri berkata ini merupakan keputusan sukar yang terpaksa dibuat oleh kerajaan, memandangkan KWSP melibatkan simpanan Hari Tua Rakyat. Pengeluaran KWSP RM10,000 yang hangat diperkatakan adalah hasil keprihatinan kerajaan selain usaha berterusan dari pelbagai pihak, terutama UMNO di dalam mencari ikhtiar bagi membantu rakyat untuk meringankan bebanan mereka. Adu Rancang Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin berkata pengeluaran ini adalah amat diperlukan ketika ini, terutama ketika rakyat Temerloh mengharungi musibah banjir akhir Disember lalu. Ini satu tindakan yang baik dan ini juga merupakan perjuangan lah yang dibuat oleh Ketua Pemuda, Bosku dan beberapa pemimpin UMNO yang lain. Dan kita kira bahawa walaupun kerajaan mempunyai beberapa alasan untuk tidak mengeluar KWSP ini, tetapi ketika waktu kita sedang dilanda musibah banjir, COVID, untuk memulakan kehidupan, kita masuki fasa pandemik kepada endemik, ya, maka keperluan ini sangat diperlukanlah. Kalau dulu dia belajar di rumah, sekarang ni mereka terpaksa pergi sekolah, terpaksa beli baju sekolah dan sebagainya. Jadi dengan ada RM10,000 yang dikeluarkan oleh duit mereka sebenarnya di KWSP ini, saya rasa ini dapat membantu dan ianya disambut gembira lah oleh rakyat. Dan kita ucap terima kasih lah kepada Yang Berhormat Perdana Menteri, walaupun dia tahu bahawa mungkin ramai juga yang tak setuju, tetapi dia mengambil keputusan yang berani lah untuk memberikan RM10,000 kepada pencarum-pencarum. Mereka boleh mengeluarkan RM10,000 oleh pencarum-pencarum. Katanya lagi, pengeluaran ini juga sedikit sebanyak memberikan surplus
kepada duit poket mereka untuk meneruskan kelangsungan hidup dan dapat digunakan untuk membayar kereta, rumah, keperluan anak-anak selain ada yang menggunakan untuk menggantikan barangan perabot yang rosak serta peralatan perniagaan bagi peniaga. Adun Kuala Semantan Yang Berhormat Datuk Nur Azmi Makludin pada 16 Mac telah mewakili Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Waros Dewa Ismail bagi menyampaikan Pahang Pride Student 2022 kepada 525 pelajar dari 7 buah sekolah menengah di dalam Dun Kuala Semantan. Menurut beliau, ini adalah sebahagian tiada janji lihat bukti Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang untuk kesejahteraan rakyat negeri Pahang selain Pahang Pride Kit 2022, Pahang Pride Kasih Kad Kesihatan Warga Emas, Rumah RRP Percuma, Sumbangan Banjir dan Bencana, Bantuan COVID dan pelbagai lagi. Pahang First dalam memberikan kesejahteraan kepada rakyat dan inilah bukti kestabilan dan kemampuan menjana hasil negeri oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan pasukannya. Kerajaan Pahang melalui Tourism Pahang bersama pejabat daerah dan tanah seluruh negeri Pahang akan menganjurkan acara Pahang Hiking Day 2022 di 13 lokasi di seluruh negeri pada hari Ahad ini. Kebawah Dunia Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah, Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mencebaduli berangkat ke Bukit Buloh di Jerantut bagi menyertai acara berkenaan. Exko Pelancongan, Perayaan Alam Sekitar, Perdagangan dan Komuniti Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin berkata, acara pendidikan ini akan disiarkan secara kaedah live streaming dari seluruh negeri Pahang kepada penonton di laman Facebook Tourism Pahang. Ini merupakan platform terbaik bagi mempromosikan lokasi pendakian di seluruh negeri Pahang dan secara tidak langsung penonton dapat merasai pengalaman pendakian bersama peserta acara ini. Di mana kita telah memilih beberapa tempat, 13 tempat lokasi untuk mereka mendaki. Walau bagaimanapun kita mempunyai 79 bukit-bukit yang berpotensi untuk dijadikan tempat mendaki. Jadi kita nak jadikan ini sebagai salah satu Pahang, sebagai salah satu pada negeri yang memberikan yang offer ataupun yang menawarkan package mendaki, maksudnya hiking, di mana mereka boleh datang ke Pahang 2 hari, mereka boleh mendaki bukit-bukit. Jadi kalau sekiranya ini boleh dilakukan, saya cukup yakin bahawa pelancong-pelancong ini bukan hanya datang ke tempat-tempat destinasi pelancongan kita yang ada, tetapi kepada mereka yang cintakan gaya hidup sihat dan juga nakkan cintakan nature, mereka akan datang ke Pahang. Ini adalah salah satu daripada produk pelancongan kita yang terbaru, iaitu hiking. Beliau berkata acara ini adalah pendakian santai yang bertujuan untuk mempromosikan bukit-bukit yang terdapat di seluruh negeri Pahang serta menggalakkan rakyat negeri Pahang mengamalkan gaya hidup sihat melalui aktiviti hiking. This is Pahang Unlimited. Acara Pahang Hiking Day 2022 adalah pemangkin untuk pelancong dari luar negeri Pahang untuk mencuba dan menerokai hidden gems di negeri ini melalui pendakian di bukit-bukit yang menjanjikan pemandangan yang menarik dari seluruh negeri Pahang. Struktur muka bumi dan alam sekitarnya yang pelbagai membuatkan Pahang memiliki pelbagai tarikan peranginan. Terdapat sebanyak 79 bukit di seluruh negeri ini dan sejumlah 2,044 batang sungai meliputi keseluruhan negeri yang boleh diterokai oleh pelancong di negeri Pahang. Kerja-kerja pembinaan projek laluan Rel Pantai Timur (ECRL) disasar mencapai kemajuan infrastruktur sebanyak 37% bagi tahun ini membabitkan 4 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang dan Selangor. Rangkaian rel sepanjang 665 km yang merangkumi 59 terowong dengan panjang keseluruhan 61 km serta beberapa jejambat dengan panjang keseluruhan 127 km dianggarkan menelan belanja sebanyak 5.27 bilion ringgit dan dijadualkan siap pada Disember 2026. Pembinaan membabitkan jajaran Seksyen A dari Kota Baru, Kelantan ke Dungun, Terengganu, manakala Seksyen B dari Dungun ke Mentakap, Pahang dan Seksyen C dari Mentakap ke Pelabuhan Kelang, Selangor. Dua beradik perempuan warga emas yang masih belum berkahwin dari Kampung Mambang Berulang Mentakap menumpang berteduh di Balai Raya sejak awal Januari lalu. Ini berikutan rumah pusaka mereka dihanyutkan air bah pada pertengahan Disember tahun lalu. Jamalah Kasim 71 dan adiknya Saadiah 69
pasrah terpaksa tinggal dan menumpang di balai raya kampung itu kerana tiada rumah lain untuk didiami dan berterima kasih kepada ketua kampung kerana membenarkan mereka tinggal di balai raya walaupun tidak seberapa. Menurut mereka yang berharap agar kerajaan negeri kepimpinan Menteri Besar Datuk Seri Warosdewa Ismail dapat meluluskan Rumah Rakyat Pahang RRP. Jamaah yang hanya berpendapatan RM500 sebulan menerusi bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat merayu kerajaan mempercepatkan bantuan pemilikan rumah untuk dia dan adiknya hidup lebih selesa. Menurutnya, ekoran banjir Disember lalu, rumah pusaka mereka kira-kira 1 km dari balai raya itu hanya beberapa meter dari tapak asal, tetapi terhalang oleh pokok kelapa sawit dari terus hanyut ke Sungai Semantan. Tahukah anda Perdana Menteri Malaysia ke-9 berasal dari Temerloh? Tahukah anda yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berasal dari Temerloh? Beliau dilahirkan di Temerloh pada 18 Januari 1960, memulakan pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Bangau pada tahun 1967 dan kemudiannya menyambungkan pengajian di Sekolah Menengah Air Putih Kuantan dan pada 1973 Sekolah Menengah Kebangsaan Teknik Kuantan pada 1976 dan pengajian tingkatan 6 di Jaya Akademik dan kemudiannya menyambung pengajian di Universiti Malaya dalam bidang undang-undang. Memulakan kerjaya sebagai seorang peguam pada tahun 1985 di usia 25 tahun, beliau kemudiannya dilantik sebagai Ahli Majlis Daerah Temerloh pada tahun 1987 dan Ahli Majlis Perbandaran Temerloh pada tahun 1996. Dilantik sebagai Setiausaha Politik kepada Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Datuk Sabruddin Cik serta Ahli Lembaga Tenggara Pahang pada 1995 selain turut menjawat jawatan sebagai Ahli Lembaga Promosi Pelancongan Malaysia pada tahun yang sama. Memasuki anak politik seawal tahun 1987 sebagai Ahli Jabatan Kuasa UMNO bahagian Temerloh, kemudian dilantik sebagai Ketua Penerangan UMNO bahagian Temerloh dan menjadi Ahli Parlimen pertama untuk kursi baharu iaitu Bera pada pilihan raya umum tahun 2004 dan masih menjadi Ahli Parlimen Bera sehingga ke hari ini. Sekian daripada saya, Nur Ahli Izzati. Jangan lupa untuk saksikan Mingguan Temerloh di Facebook Temerloh TV pada setiap hari Jumaat jam 9.30 malam secara eksklusif di Temerloh TV. Informasi untuk komuniti anda dan siaran di tengah Semenanjung.